Oh, dia masuk dekat polis seminggu, dia lepas diri baru ni. Tak tahulah dia nak cari orang yang pukul dia ke macam mana kan. Tu lepas kat payah jaras. Tak tahu dah kena tangkap ke belum. Yang pakai baju oranye tu kan. Tu kena tangkap di situ sekalian. Kerja dia meragut orang. Padahal badan sehat tentu sekalian, macam-macam kerja dia boleh buat. Kalau tak ada kerja sangat datang tu, aku suruh jaga kambing. Boleh. Ni ada jenis orang kita, dia malas tahu tentu sekalian, dia nak duit senang. Kerja malas. Tapi lah tengok-tengoklah ada tatu tentu sekalian. Aku tengok pun takut. Yang semalam 5 orang budak Melayu tentu sekalian. Pergi serbu satu rumah makcik tu tengah menyabit rumput. Dia tengah menyabit rumput depan rumah. Datang 5 orang bawa parang tu sekalian. Dah dia rampasnya sini, ditariknya sini, jari pun nak. Bagi tak? Tak bagi potong. Tu makcik-makcik dalam tu yang main-main. Jangan pakai emas-emas tu, tanggal semua. Bagi kat Mak Ahad aja. Biar kita gadai sana. Tak payah tahu. Sekarang bahaya tu sekalian. Ini banyak kes dah ni yang makcik-makcik kat rumah kadang-kadang sedang jemur pakaian ya. Dia tak tahu rupanya dindap kat luar tu. Mamak-mamak tu 2-3 orang tengok tu, panjang juga rantai leher makcik tu kata dia. Kira-kira ni 2-3 ribu boleh dapat ni. Dia tengok dah. Tengok pula dia kat sini. Itu sebab ada orang perempuan pula dia pakai yang aku malu nak sebut tu, takut dia marah. Bini dia lah tu. Ada orang perempuan kadang-kadang dia pakai Zulia. Tak kira Zulia kata yang bukan Zulia pun ada tentu sekalian yang sadur saja tau. Dia nak tunjuk ke orang pada sadur dia. Perompak tu tak kira tau. Tengok je, ini emas ni kata dia. Dia rampasnya. Tak bagi dia potong tentu sekalian, jangan main-main. Perompak dia bukan kira. Itu hari ada satu orang lelaki India. Lelaki India ni tu sekalian, dia beli Mercedes. Lepas tu dia nak start, dia tak pakai kunci, dia start pakai jari kan. Ada kan kes tu sekalian. Yang bengong dia tu beritahu kat perompak tu sekalian. Kau tak akan dapat rompak, dia kata, sebab enjin tu kunci dia hanya boleh pakai jari aku kata dia. Dia potong tu sekalian. Jadi kalau tuan-tuan punya kereta canggih, jangan bagi tahu dengan perompak tu. Perompak tu dia tak kira dah. Yang penting aku dapat kata dia. Ini sekarang berlaku tu sekalian. Ini tadi petang satu kereta ada pula Myvi pula hilang di Meru juga tu sekalian. Faham, banyak kes rompakan kat sana. Sini pun mungkin ada juga. Jadi berhati-hati. Orang perempuan terutamanya tu sekalian, pergi pasar apa semua, tak payah bawa beg tak payah. Bawa macam apa ni, Siti Tanjung Perak je tu sekalian. Selamat tu sekalian. Siti Tanjung Perak kan, cerita apa tu sekalian, masuk dalam selempit kat dalam, selesai masalah tu sekalian. Kalau tu orang lelaki beli seluar yang dia ada kocek kat dalam tu sekalian. Tak payah dah pakai tak payah, nanti dirampok orang, susah sekalian. Sekarang ni kita tak tahu, kadang jalan sebelah kita elok sekalian. Itu baru yang biasa-biasa. Kedai yang jenis apa namanya pukau lagi dahsyat tu sekalian. Pukau tu sekalian, dia boleh jauh tau. Yang kes depan rumah mak mentua saya tu, dia pakai kunci je. Alah, kunci mana pula ni, tak ada kunci sekalian. Dia pergi dekat pintu pagar tu, diketuk pakai kunci je. Ting. Tiba-tiba orang tu keluar, Assalamualaikum. Terus dia hilang ingatan tu sekalian. Dia tahu-tahu dia dah ada dekat depan CIMB Seksyen 14. Dia pun dah sedar, apa salah dekat sini ni? Rupanya dia ingat-ingat, kata dia tadi ada orang ketuk pintu rumah, kemudian bawa dia pergi bank, bawa buku bank. Rupanya masa tu kan Sabtu start cuti tu sekalian. Masa tu baru mula tau, sebelum tu kan Sabtu kerja. Jadi baru mula-mula cuti hari Sabtu. Sampai sana, celaka betul lah tu perompak tu, cuti lah, bawa buku bank apa-apa. Makcik ada kad tak kata dia? Dia ingat-ingat tu. Ada kad? Kad tak ada. Tu dia selamat tu sekalian. Kalau ada kad, habis. Yang bapak kawan saya di Sungai Besar lagi dahsyat, 3 bank, 3 dia bawa tu sekalian. Dia duduk tu, ambil nombor, dia duduk je dekat bank apa ni, apa nama bank tu dekat Sungai Besar. Duduk je, ada orang duduk sebelah dia, terus lupa tu sekalian. Tahu-tahu dia balik, dia dah bawa 3 resit keluarkan duit, 42,000 tu sekalian, habis duit dia. 3 lah, 3 campur 3 tu. Satu bank di Sungai Besar, satu bank di Sabak, satu bank di Teluk Intan. Dia boleh pergi 3 sekali. Tu hati-hati. Sebab tu kalau boleh sekalian, zaman-zaman sekarang ni kita ada amalan-amalan lah. Amalan yang mendekatkan diri kita dengan Allah, supaya kita dijauhkan daripada benda-benda seperti ini. Pukau-pukau ni dahsyat tu sekalian.
Rasulullah SAW bersabda, jauhilah perbuatan haram, nescaya kamu menjadi orang yang paling banyak beribadah. Buang yang haram, insya-Allah banyak pahala-pahala ibadah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, barang siapa yang ingin menyaingi pahala seorang mujtahid, maka memelihara dirinya daripada melakukan dosa. Siapa yang nak dapat pahala sama dengan orang mujtahid. Mujtahid ni apa? Mujtahid ni macam mufti lah tentu sekalian. Dia sampai taraf dia boleh keluarkan hukum. Qurannya apa namanya sempurna, hadisnya sempurna, bahasa Arabnya pandai. Tu dia mujtahid. Jadi orang mujtahid ni tentu sekalian, dia punya pahala banyak sebab dia buat hukum betul dapat pahala, kalau salah pun tak dapat pahala lagi. Sebab tu kalau kita nak dapat pahala macam tu, kata Aisyah, maka hendaklah kita sentiasa memelihara diri daripada melakukan dosa. Berkata Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi, ibadah paling utama yang dilakukan seorang hamba ialah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Semua perkara yang dilarang kita tinggal, kita akan sentiasa dapat pahala setiap waktu. Berzina berdosa, meninggalkan zina dapat pahala. Jadi selagi mana kita tak berzina, kita dapat pahala. Ya. Apa juga benda yang haram kita tinggalkan, kita akan dapat pahala. Minum arak haram berdosa, kita tak minum arak, kita dapat pahala. Sebab tu meninggalkan benda maksiat, kita akan sentiasa mendapat pahala di sisi Allah. Dari perbincangan di atas, dapatlah kita fahami bahawa keutamaan meninggalkan perkara yang haram ke atas melakukan perbuatan ketaatan. Maksudnya adalah perbuatan taat yang hukumnya sunat. Tapi maksudnya yang hukumnya sunat, bukan hukumnya wajib. Jangan kita tentu sekalian tinggal benda haram tapi tak sembahyang. Saya tak sembahyang kata dia, tapi saya tak minum arak. Tak boleh. Maknanya kalau suatu perkara maksiat berlaku, kemudian ada benda sunat kita nak buat, mana dulu? Maka kita tinggalkan yang haram dulu daripada maksiat. Contoh gini sekalian. Contoh pergi nanti kat Mekah, nak pergi cium Hajarul Aswad. Cium Hajarul Aswad tu hukumnya sunat. Bergaduh hukumnya haram. Maka naklah kita meninggalkan gaduh. Tapi tuan-tuan tengok dua orang bergaduh, ya Allah, sampai maki-maki orang sebab nak cium Hajarul Aswad tentu sekalian. Tapi kalau tuan-tuan tak mampu, jangan. Sebab tu kalau kita pergi Mekah tengok, rasa boleh, kita beratur elok. Rasa tak boleh, jangan. Ada jemaah saya dulu pergi tu sekalian, dia teringin sangat, saya dah cakap dah waktu ni jangan. Dia pun pergi, tahu-tahu balik kena usung tu sekalian. Dia kata, ya Allah Ustaz, saya baru nak dah sampai giliran saya tu, baru nak zup tiba-tiba kat belakang. Kan dia orang ramah tu sekalian, begitu tahu zup sampai ke belakang. Orang angkat dia. Memang betul. Test lah kalau nak tahu. Tapi kalau balik tak ada nyawa, jangan salahkan saya. Jangan cuba-cubalah, jangan cuba. Tengok ada peluang, okey. Kena cari waktu-waktu yang sesuai lah. Dia sampai kadang ada orang belak jenis kat sini pun malah ibadah, pergi umrah. Pergi umrah, tuan-tuan bayang, duduk di Mekah 4-5 hari, umrah cuma sekali tu sekalian. Siapa pakcik tak pergi? Allah Ustaz, tengok dari tadi asyik orang ramai je lah, saya nak tunggu waktu yang lapang, kata dia. Kata lapang tak ada, lapang kat Malaysia je. Pergi tawaf dekat apa nama ni, Kaabah yang dibuat dekat tabung haji untuk replika tu, boleh lah tawaf kat situ, itu lapang. Kat Mekah tak lagi itu tu sekalian. Kita kena pandai nak tawaf, kena tahu mana tempat yang kita tak perlu bersesak. Orang ni nak bersesak sebab nak cepat, konon kat bawah tu pusing, atas lagi cepat. Akan datang tu ke atas tu lagi besar tau, satu kali pusing 1 kilometer ada saya rasa, yang bangunan yang baru ni sok. Masyad. Tapi bawah tu walaupun nampak kecil, tapi begini. Kadang-kadang atas siap dulu, yang bawah belum siap lagi. Jadi berjaga-jaga. Allah Ta'ala uji macam-macam. Baru ni yang ikut saya tu satu pakcik, betul-betul kat Mekah dia sembahyang sembahyang sekali kat dalam Masjidil Haram, kemudian buat haji sekali, umrah sekali dah. Lepas tu pergi Madinah, masuk Masjid Nabawi sekali je sekalian. Bila kita nak pergi tu, dia tengok kat tingkap kan, Masjid Nabawi tu dekat je tu sekalian, hotel kan semua dekat. Dia cuma tengok daripada atas. Tengok apa pakcik? Ramai orang pergi masjid Ustaz ya. Memanglah pakcik, tak larat lah Ustaz pergilah, kata dia. Saya semalam udah sekali, udahlah kata dia. Sekali je, tu bayang. Yang seorang tu sekalian sampai kat sana terus sakit, terus tak boleh buat apa-apa. Betul-betul umrah je sekali. Buat umrah sekali, lepas tu terus jatuh sakit, terus sampai balik kena pakai pampers. Orang lelaki tu sekalian. Allah Ta'ala uji macam-macam. Orang pergi Mekah ni tu sekalian. Sampai ada yang hilang ingatan, cari action datang. Saya ni Mekah ni dah banyak kali dah Ustaz, kata dia, tak sesat punya. Seminggu tak jumpa tu sekalian. Tu mulut jaga sikit kat Mekah tu sekalian. Jangan sombong. Jangan cakap-cakap besar-besar kat sana.
Biar kita merendah diri, jadi orang yang tawaduk dekat sana. Kalau ada orang sepak kita pun biar. Jangan aku jaga, aku sepak dia nanti dia ya. Tak, memang ada berlaku tu sekalian. Ada satu orang tu sedap-sedap dia kata, "Ustaz, malam ni malam last saya masuk Raudah tu. Malam ni aku tak kira, aku siku kata dia kalau aku tak dapat masuk." Saya tak apa hal. Semalam saya nak masuk, saya kena siku Ustaz, dia kata. Saya sabar semalam, ini malam kalau kena aku siku dia balik. Kata jangan, kau nanti tak jumpa jalan keluar daripada Raudah kan. Betul tu sekalian. Jangan cuba-cuba. Mana kalau kena tu nasib kita lah, tu kita minta ya Allah jadi kafarah je lah, boleh jadi kita pernah buat dosa. Jangan cuba buat pada orang lain. Biar kita kena tak apa. Ini nak dibalasnya. Negro tu Ustaz dia kata, yelah negro apa bukan tentang negro betul ke malaikat bukan kau tahu. Silap malaikat nyamar jadi orang tu sekalian, bukan kita tahu kan. Benda kat Mekah. Jadi jangan cakap besar ni. Kalau siapa-siapa yang pergi Mekah umrah, yang hilang seminggu tu sekalian, umur 26 tahun, peguam. Dah selalu pergi memang. Tapi saya kat Mekah ni tak sesat punya. Seminggu. Orang dah confirm tiket nak balik tu sekalian, baru balik dia. Mak dia pun pening sekali. Kau pergi mana ni sampai seminggu? Dah habis air mata dia tu tak? Oh saya pergi satu tempat ni mak, dia kata ada orang bawa kat sana kita orang. Baguslah orang kampung tu dia. Tanya dengan orang kampung, orang situ, kau tahu tak tempat yang dia cerita ni? Tempat ni mana ada rumah orang? Rumah siapa tu sekalian? Ayo, jangan main. Kat Mekah macam-macam boleh jadi ya, kat Madinah. Ada pula yang pergi peluk tiang pula tu sekalian pun ada juga. Peluk tiang. Cik batu. Batu. Buat apa? Buat toyol lah tu. Buat toyol kat Mekah. Pun ada juga. Tak tahulah betul ke tidak tu, tapi orang tu cerita kan. Kalau kat sini batu serai. Batu serai tu sama, ada pokok serai boleh buah batu tu sekalian. Batu pula cantik dah ditempur tu sekalian. Tinggal balik pasang aja. Tapi nak cabut kena bayar dulu. Nak cabut bayar dulu tu sekalian. Batu serai. Yang penting pokoknya ada bunga. Kalau kita tanam serai je lah banyak-banyak tu sekalian, esok keluar bunga bawah ada batu. Ada tu sekalian macam tu. Ada. Orang kita pula percaya betul. Kau nak kita pergi kata dia. Tapi sebelum pergi bayar dulu. Bayar tu sekalian. Tarik, ya Allah bertabur batu tu sekalian. Saya berfikir-fikir ada ke batu macam tu, pokok buah batu kalau gitu kita tanam buk serai banyak-banyak tu sekalian. Tunggu sampai dia keluar bunga ya. Tapi sebenarnya dia ada teknik dia tu sekalian. Saya pun ada orang pandai yang bagi tahulah, saya tak pandai. Saya tanya satu orang tu, dia pandai lah ubat-ubat kan. Kata, "Bah, ada kau orang boleh buat macam ni bah?" Boleh dia kata. Boleh dia auta boleh ya kata dia. Yang penting bayar dulu. Kan ada orang sini dah pernah kena tu sekalian. Pergi cabut pokok malam-malam tu. Tak usahlah kan benda-benda tu nak buat apa. Habis duit batu tu beli dekat pasar tu banyak tu sekalian. Yang daripada Arab ada, yang daripada Afrika ada. Itu. Kita pula percaya pula batu tu ada khasiat tu sekalian. Masuk dalam air, nanti kalau demam minum baik terus. Itu lagi boleh bawa syirik tu sekalian. Jangan, hati-hatilah. Memanglah batu-batu ni dia ada khasiat sekalian, tapi kalau kita sampai percaya macam tu, dia boleh bawa pada syirik. Okey tu sekalian, sampai sini dulu ya. Ni musim banjir ni, siap-siap nak balik Tadi orang datang ke tempat saya pun tak boleh masuk lah, banjir. Abang Ibrahim tadi tak tahu dia pakai pelampung ke pakai sampan lah. Boleh ambil anak dia. Saya keluar tadi nak balik pun habis. Semua keliling banjir dah sekalian. Mujur saya duduk atas bukit lah. Selamat juga. So, saya pergi kita orang kampung, kalau banjir nanti naik atas bukit kita selamat. Memang ni sekarang ni kalau di Kelang ni tu sekalian, 1 jam 2 jam habis banjir. Yang minggu lepas hijau tu lagi pelik. Kawasan tu tak hujan tapi banjir tu sekalian. Pasal dia rendah, jadi yang daripada tempat lain banjir turun ke situ. Sian orang Parit Mahang dengan hijau tu sekalian. Orang lain punya kena hujan, dia yang banjir. Ni malam ni tak tahu lagi ni. Tadi baru perjalanan tadi nampak kawasan Meru tu. Kadang-kadang pelik juga. Saya daripada Bukit Kapar tu panas tu sekalian. So turun sampai Kelang Sentral, banjir bawah tu dah. Rupanya situ hujan kat bawah ya. Tu jadi kita sempena musim hujan ni tu sekalian, doa pada Allah Taala minta jadikan hujan ini sebagai hujan rahmat ya, sebab orang dulu-dulu dibinasakan oleh Allah Taala dengan
bermula dengan hujan itu sekalian. Itu sebab bila awan mendung je Nabi terus kalang kabut daripada rumah masuk masjid itu sekalian. Ya? Kita daripada rumah masjid balik rumah kan. Pasal nak angkat kain di jemuran, lari kita balik kan. Ada orang tanya dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kenapa bila awan mendung aku tengok kamu terlampau risau, takut sampai merah ketakutan, lari ke masjid. Nabi kata sesungguhnya umat-umat terdahulu daripada kita dibinasakan oleh Allah Ta'ala bermula dengan awan mendung. Kan? Kaum Nabi Soleh mula dengan mendung dulu tu sekarang turun hujan batu. Kaum Nabi Nuh mula dengan hujan mendung, turun hujan air lebat sampai banjir tu sekalian. Semua bermula dengan awan mendung. Sebab tu kalau awan mendung, jangan suka sangat tu sekalian. Boleh jadi dia rahmat, boleh jadi dia azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah Taala memberkati kita. Sebelum tu sekalian, ingatkan lagi kalau tuan-tuan nak join kita punya program-program di Ma'had Tahfiz kita, insya-Allah kita akan start Januari. Minggu yang kedua kita buat program untuk orang-orang dewasa. Siapa yang datang ke sini, alah tiap-tiap malam kat sini tengok tiang ni sama. Datanglah tempat kita tuan-tuan sekalian. Lepas Zuhur check in. Lepas asar kita baca satu kitab, 1 jam, 1 jam setengah. Lepas tu kita relax, santai-santai. Pukul 6 mandi-mandi, 6.30 kita makan ramai-ramai. Terus kita masuk surau, kita baca maksurat, kita zikir munajat sampai maghrib. Lepas maghrib kita sediakan 4-5 orang ustaz, seorang-seorang kita talaki Quran, betulkan bacaan kita. Lepas isyak baca lagi satu kitab, 1 jam, 1 jam setengah. Kita lepak kat dataran Ma'had tu sekalian. Kita buat coffee house, pasang layar tu sekalian. Tengok filem. Filem apa tengok? Piramli. Saya filem kat Malaysia ni 2 je. Piramli, Tanah Kubur. Itu je boleh tengok. Yang lain tu tak usahlah tu sekalian, buat masa. Tengok sampai pukul 11 kita tidur. 4.30 bangun, kita buat qiyamul lail. Lepas subuh kita buat kuliah subuh. Lepas kuliah subuh rehat lagi, santai. Lepas tu nanti sembahyang duha, kuliah duha. Lepas kuliah duha balik. Minggu depan datang lagi. Sempat minggu depan datang, tak sempat minggu satu lagi, tak sempat bulan depan, tak sempat tahun depan, tak sempat tak payah datang. Tak sempat. Kita ni kan ada banyak alasan tak sempat. Free tu sekalian. Kami sediakan guru, sediakan kitab, sediakan tempat tinggal, sediakan makan, free, tak kena bayar tu sekalian. Kalau ada tuan-tuan ada rezeki lebih, masuk tabung. Yang rasa aku minggu ni nak bawa beras, bawa beras 2-3 kampit tu sekalian. Ada ni kita punya sayur banyak ni, bawa sayur. Ikut tuan-tuan lah tu sekalian. Kita nak buat program-program macam ni yang menyeronokkan kita pergi belajar tu sekalian. Ada orang kadang nak pergi ni bawa duit pula. Tak ada duit, tak payah bawa duit tu sekalian. Bawa badan je yang paling penting. Untuk kita menuntut ilmu. Kalau tuan-tuan ada kelapangan, sila datang tu sekalian tempat kita. Itu yang nak program tu. Yang nak program hafazan 1 juzuk 2 hari itu, nanti kita akan buatkan jadualnya. Minggu yang keberapa, semua orang yang datang dia akan menghafal 1 juzuk untuk 2 hari. Dan seterusnya program-program yang lain. Dan kalau ada tuan-tuan yang nak hantar anak ke Pondok Gontor Darussalam, Januari ini juga kita akan buat kursus persediaan untuk sambung belajar di Pondok Gontor. Tahu tak Pondok Gontor ni tu sekalian? Yang di Indonesia tu yang gunakan bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Jadi dulu kalau orang pergi sana, dia boleh interview bila-bila masa, tak masuk Gontor 1, Gontor 2, tak dapat Gontor 2, Gontor 3. Sekarang tak boleh. Sekarang dia datang Syawal, 3 Syawal sampai 10 Syawal. Ujian lulus boleh masuk, tak lulus atau balik. Dia macam tu. Jadi kita akan buat kursus persediaan supaya anak-anak tadi ada persediaan untuk nak masuk ke pondok tersebut. Jadi kalau siapa-siapa yang berminat boleh hubungi kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa dzurriyyatina ajmain minan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ya Allah Tuhan kami bersyukur dengan limpah kurniamu menjadi hamba yang beriman ya Allah. Janganlah kau matikan kami kecuali dalam iman dan Islam ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang sentiasa mentaati perintahmu dan meninggalkan segala laranganmu ya Allah. Permudahkanlah urusan dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, rahmatilah tempat kami tinggal ini ya Allah. Bukakanlah pintu keberkatan daripada langit dan bumi buat kami semua ya Allah. Berikanlah kami kelapangan masa agar dapat kami meningkatkan amal takwa kami kepadamu ya Allah. Berikanlah kami kesihatan agar dapat kami melakukan ibadah dengan sempurna ya Allah. Berikanlah kami sumber rezeki yang halal lagi barakah agar kami dapat infak di jalanmu ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, terimalah doa-doa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah.
guru-guru kami ya Allah, ahli keluarga kami ya Allah, seluruh muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, sekarang ini kami berada di musim tengkujuh ya Allah. Jadikanlah hujan-hujan yang kau turunkan ini hujan rahmat ya Allah. Janganlah kau jadikan hujan ini hujan-hujan yang membawa bala bencana ke atas kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, di kawasan-kawasan rendah sekarang sudah mula banjir ya Allah. Kau berikanlah kesabaran kepada saudara-saudara kami yang kau uji dengan banjir ya Allah. Semoga kesabaran itu kau gantikan dengan keampunan dan juga pahala-pahala yang besar buat mereka semua ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, tolonglah segera keringkan tempat-tempat yang banjir ya Allah. Semoga ianya akan memberi manfaat kepada seluruh manusia ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, bantulah kami ya Allah. Jadikan kami insan-insan yang soleh dan solehah, yang sentiasa berbakti untuk agamamu dan kepada orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, lahirkan daripada kami generasi yang soleh dan solehah, yang dapat berbakti kepada kedua orang tuanya dan agamanya ya Allah. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami yang baru menduduki peperiksaan baru-baru ini ya Allah, kau berikanlah mereka kejayaan yang cemerlang ya Allah. Semoga kecemerlangan akademik menjadikan mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.